Terima kasih. Baiklah saudara, N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah di Kuching. Teruskan Jauna. Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Petroleum Sarawak Berhad Petros bakal menjadi salah satu pemain utama industri minyak dan gas dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, keyakinan itu disandarkan kepada kesediaan Petros untuk menggunakan pakai teknologi baru termasuk data digital dalam aktiviti eksplorasi minyak dan gas di pantai dan luar pesisir. Sarawak will use its capability to explore oil and gas, onshore or offshore. Of course, Petronas is there. We will work with Petronas, win-win situation. But Sarawak must have that capability because oil and gas has been in Sarawak since 1910. Jelasnya teknologi penggerudian yang dilakukan secara elektronik seperti yang diadaptasi oleh Kerajaan Oman untuk mendapatkan pelbagai data seperti kedalaman dan jumlah rizab merupakan contoh terbaik untuk Sarawak. Selain itu, katanya Petros juga bersedia untuk meneroka dan membangunkan medan kecil minyak dan gas yang tidak diterokai oleh syarikat minyak dan gas lain. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis penyerahan struktur pelantar di Limbungan Brook Dokyard di Secingkat Kuching. Struktur pelantar tersebut akan ditempatkan di medan minyak E6 di perairan Bintulu. Projek itu yang disiapkan dalam tempoh 13 bulan dilaksanakan oleh Brook Dokyard and Engineering Works Corporation untuk Sarawak Shell Berhad. Semua agensi di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak disaran menyatakan komitmen sifar rasuah dengan menandatangani ikrar bebas rasuah secara sukarela. Menterinya Datuk Dr. Sim Kui Hian berkata, selain itu inisiatif tersebut dapat mewujudkan kerjasama baik dengan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Jelas beliau sebagai agensi yang bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan tidak dinafikan wujudnya risiko di mana pegawai disogok oleh pihak tertentu. Oleh itu adalah penting bagi kaki tangan dalam setiap agensi untuk menolak gejala negatif itu yang bukan sahaja akan merosakkan imej agensi masing-masing, malah reputasi kerajaan negeri. Ujar Datuk Dr. Sim, inisiatif ikrar bebas rasuah yang diperkenalkan SPRM akan membuka jalan untuk ketelusan yang lebih baik, accountability, takbir urus yang kukuh dan seterusnya mempromosikan budaya bebas rasuah. Beliau berkata demikian pada majlis ikrar bebas rasuah oleh agensi di bawah kementeriannya di Dewan Undangan Negeri Putrajaya Kuching. Sementara itu, sejumlah 16 daripada 23 buah pihak berkuasa tempatan PBT di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah melaksanakan ikrar bebas rasuah. Setiausaha tetap kementerian itu, Bakri Zaini berkata, baki selebihnya akan melaksanakan ikrar itu pada bulan Februari dan Mac tahun ini secara berperingkat. Ujarnya, inisiatif tersebut adalah sebagai sokongan agensi di bawah kementerian terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah. Bakri menambah objektif ikrar tersebut antara lain sebagai amaran dan peringatan kepada individu agar menjauhi rasuah. Justru beliau berharap agar ikrar yang dibuat mampu menjadikan kementerian dan agensi di bawahnya bebas rasuah sepenuhnya. Seramai 600 kaki tangan kementerian itu serta agensi di bawahnya seperti Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC, Jabatan Pengaliran dan Saliran Sarawak DID dan Jabatan Pembentukan Sarawak menghadiri majlis ikrar itu. Lafaz ikrar itu diketuai Ketua Pegawai Eksekutif HDC Muhammad Asman Ahmad. Seramai 800 penduduk di kampung Sri Kinbau mula mendapat bekalan air bersih yang sempurna setelah sekian lama berhadapan tekanan air yang rendah. Timpalan Menteri Pertanian dan Asas Tani Datuk Anthony Noguer berkata, ia berikutan projek membina semula saliran air menggunakan sistem polietilin berkepadatan tinggi HDPE bagi menggantikan sistem paip PVC yang sudah uzur. Langkah yang diambil IM Sarawak itu sekaligus dapat menyelesaikan masalah penduduk sekitar kawasan itu yang selama ini terpaksa berhadapan tekanan air yang rendah kerana berkongsi bekalan air dengan Pasar Serikin setiap hujung minggu.
Dato' Anthony yang juga ahli jawatankuasa Majlis Penasihat IM Sarawak ditemui pemberita selepas majlis pelancaran paip baharu itu turut mendedahkan projek ini bukanlah yang terakhir. Katanya beliau akan terus mencari dana dan kaedah membekalkan kawasan yang masih terputus bekalan air. Still around 30%. We have not got treated water. As far as electricity is 100%. I can say 100%, yeah. Setakat ini IM Sarawak telah melaksanakan sebanyak 1,500 pelbagai projek di kawasan luar bandar negeri ini sejak ditubuhkan 5 tahun lepas. Masyarakat Islam disaran berpegang teguh kepada Al-Quran selain memberi keutamaan dalam penggunaan penguasaan ilmu pengetahuan bagi membentuk bangsa yang cemerlang dan berjaya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, walaupun rakyat di negeri ini terdiri daripada pelbagai suku kaum dan kepercayaan, namun Islam tidak pernah memisahkan penganut beragama Islam dengan bukan Islam. Justru katanya masyarakat Islam perlu sentiasa menjaga perpaduan serta keharmonian dalam kalangan masyarakat untuk terus mengecapi keamanan. Dato' Amar Awang Tengah berucap di Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Miri tahun 1439 Hijrah 218 Masihi di Miri. Dalam majlis itu, Muhammad Faizil Afendi yang mewakili daerah Subis dan Faraliza Muhammad Musa dari daerah Miri masing-masing muncul Johan Kori dan Korea. Kemenangan itu sekaligus melayakkan Muhammad Faizil dan Faraliza mara ke Tilawah Al-Quran peringkat negeri selain membawa pulang wang tunai RM1,000, piala serta sijil. Naib Johan Kori dimenangi Hamim Muhammad Syabib dan tempat ketiga Muhammad Izzat Muqali, manakala Noliza Chem muncul Naib Johan Koriah dan Dara Ali di tempat ketiga. Dalam majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah turut mengumumkan peruntukan RM30,000 kepada Jawatankuasa Tetap Aktiviti Islam Miri, JATAIM, bagi melaksanakan program dan aktiviti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK akan mengadakan program jualan sentuhan rakyat PJSR 2018 di Tamu Besar Lawas Sabtu ini. Ketua Cawangan Pejabat KPDN KK Limbang, Zakaria Awang berkata program yang bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi itu sebagai salah satu usaha kerajaan membantu rakyat berpendapatan rendah bagi menangani kos sara hidup yang tinggi. Program dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama itu memasarkan barangan hasil pertanian dan hasil laut dan barangan keperluan asas dengan harga yang berpatutan. Kita ada barangan segar dan sejuk beku, sayur-sayuran, barangan proses, barang kawalan dan juga ni hasil pertanian iaitu ayam dan telur. Kita buat program ni 3 jam dan jika kita dapati mendapat sambutan kita akan lanjutkan sikitlah masa. Tapi kita serulah kepada penduduk di Lawas untuk mengambil bahagian dalam program ini dan ini adalah yang kita buat yang pertama kali. Kita agak memang dapat sambutan yang menggalakkan lah. Beliau ditemui pada rancangan Info Ekspresi RTM Limbang di Konti RTM Limbang. PJSR merupakan program perintis yang pertama kali diadakan menyasarkan penduduk tempatan luar bandar untuk mendapat harga barangan yang lebih murah dari harga pasaran. Program 2 kali sebulan itu juga akan diadakan di Limbang pada minggu kedua bulan Februari berdekatan bangunan Pusat Pembangunan Komuniti Melayu Limbang. PJSR Lawas dijangka akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Henry Sumagung. Saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri, silakan.